Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anak-anak, tingkatan 2 2 T yang dikasih. Okey, untuk tugasan hari ini sikit saja. Okey, minggu lepas kita dah cerita tentang penyelesaian masalah, maksud penyelesaian masalah inventif dan juga bukan inventif. Okey, hari ini kita nak masuk kepada huraian. Okey, uraikan kalau itu kita nyatakan apa, nyatakan maksud. Hari ini kita nak tengok macam mana kita nak huraikan penyelesaian masalah inventif. Okey. Ini sangat penting untuk awak faham, okey. Bila awak naik tingkatan 3, awak nak akan buat projek. Okey, ini awak nak faham betul-betul. Okey, sebab tu saya nak selain daripada bahan PDPR yang dibuat oleh cikgu awak, okey, saya nak awak juga buat, okey, cari bahan-bahan di luar sana lah. Okey, berbalik kepada penyelesaian masalah secara inventif. Okey, yang ini saya bagi go through saja. Okey, mungkin video ini kurang daripada 5 minit untuk awak faham dan saya akan bagi quiz untuk PDPR ini. Okey, so dalam penyelesaian masalah inventif kita guna kaedah TRIZ. Okey, TRIZ. Okey, apa itu TRIZ? Hari ini kalau boleh awak faham TRIZ ni pun dah cukup baik. Hari ini faham apa itu TRIZ. Okey, apa itu TRIZ? Okey, yang pertama teori dia, teori. Okey, yang kedua rationale. Apa rationale kita tengok depan ni. Isobreteksin dan juga dia kataan Rusia lah. Okey. Kaedah penyelesaian masalah. Okey. Kita tengok masalah kan, masalah yang spesifik. Masalah yang macam mana? Masalah ni itu yang kita kena tahu, masalah. Masalah yang kita nak cari. Seperti yang saya bagi tahu sebelum ni, ini adalah dalam RBT ni kita nak cari masalah dan kita nak selesaikan. Okey, kita tengok. Okey. Yang kedua, kita mudahkan masalah. Mana kita ada masalah ni. Okay, contoh masalah apa? Kita ada contoh pensel, alat tulis berterabur di atas meja. Itu masalah kan? Okey, kita mudahkan masalah. Okey, kita mudahkan masalah. Okey, yang kedua, kita mudahkan masalah. Okey, yang ketiga, kita tengok masalah umum. Dan yang keempat, kita selesaikan masalah umum. Okey. Dan yang kelima, okey, penyelesaian secara spesifik lah. Dia ada umum, dia ada yang spesifik. Okey, so dalam penyelesaian masalah ini, ini yang penting. Dalam penyelesaian masalah, kita ada fungsi, komponen dan sistem. Okey, so yang pertama, fungsi. Yang kedua, komponen. Okey, yang ketiga, kita ada sistem, analisis fungsi dan juga model fungsi. Lepas ni kita akan lukis analisis fungsi. Okey, kita akan lukis analisis fungsi. Okey. Baik. Okey, apa itu maksud kefungsian? Apa maksud kefungsian? Okey. Okey, pelanggan dia kata apa? Pelanggan membeli fungsi ataupun kefungsian, bukannya produk. Apa maksud dia? Awak beli produk sebab awak nak fungsi dia, kan? Bukan sebab produk. Bukan beli produk. Beli pisau, kenapa? Sebab fungsi dia nak memotong buah. Awak beli motosikal, kenapa beli motosikal? Sebab fungsi dia nak senangkan perjalanan. Okey. Penyelesaian berubah tetapi fungsi kekal. Maknanya fungsi produk itu tetap sama, tapi cara penyelesaian itu berubah. Okey, ini kita kefungsian. Okey. Nampak? Ini apa ni? Okey, topik geledah kan? Topik geledah. Macam topik geledah kan? Tapi sebenarnya dia apa? Ini adalah topi askar. Topi askar tu kan? Fungsi dia apa? Untuk melindung kepala lah. Kalau ditembak dan sebagainya, kalis peluru. Kalau kita tengok yang biasa topi geledah, biasa. Dari segi kefungsian. Kena faham tu, bila kita nak buat produk, benda yang paling kita kena tahu adalah kefungsian dia. Kefungsian dia. Apa fungsi dia? Okey. Boleh? Tak kena kan? Okey. Baik. Memberhentikan peluru. Ini fungsi dia. Nak berhentikan peluru tu. Melindungi kepala lah.
Okey. Mengubah arah peluru. Okey, ini topi awak kan, topi ledah awak kan. Apa fungsi dia? Menyerap hentakan ketika jatuh kemalangan. Tadi, apa dia tadi? Tadi nak berhentikan peluru. Sebab tu fungsi dia tu lain. Fungsi di setiap produk itu berbeza. Tengok macam topik ledah. Kan? Beli topik ledah, pakai yang tadi pun boleh. Betul. Tapi yang ini berbeza. Okey. Boleh? Itu dari segi kefungsian. Ini apa dia ni? Yang pertama tadi kefungsian. Ini kita dengan komponen. Apa itu komponen? Apa itu komponen? Okey. Komponen maknanya part by part. Kalau kita tengok pen lah. Pen. Kita ada apa? Okey, kita ada apa? Penutup. Kita ada dakwat pen. Kita ada penutup belakang. Kita ada badan. Dan kita ada penutup mata pen. Gabung kelima-lima komponen ini, jadilah satu sistem dinamakan produk. Dinamakan produk. Namakannya apa? Pen. Namanya pen. Okey, boleh? Okey. Komponen. Mana masuk komponen ni? Mana gabungan komponen? Macam contoh yang lain. Contoh yang lain. Kita tengok contoh yang lain. Okey, contoh yang lain. Apa dia? Botol. Ini botol air mineral. Apa komponen yang ada dalam botol mineral ni? Okey, yang pertama kita ada penutup botol. Yang kedua, kita ada badan motor. Badan motor pula. Badan botol. So, gabung penutup dengan badan, jadilah sistem. Botol nama dia. Produk tu botol nama dia. Ni. Itu maksud komponen. Tadi kefungsian komponen. Okay. Kita tengok lagi contoh yang lain. Kerusi. Kalau boleh tengok yang dekat kanan. Okay, kerusi. Kita ada apa? Banyak part kan? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, pertama kita ada penyandang. Ni saya dulu. Penyandang. Mesti ada fungsi dia. Papan duduk. Yang ketiga, kita ada kerasi kaki kerusi. Kelima, kita ada penahan dia ni. Okey, ini penahan dia. Dan yang keenam, kita ada skru. Ataupun mungkin gam ke apa. Ada gam? Tak ada kan? Paku. So, gabung semua komponen ini dan jadilah satu sistem. Dia senang je. Gabung semua tu jadilah satu sistem. Apa namanya sistem tu? Kerusi lah. Produk tu. Okey, maksudnya komponen. Nampak? Nampak saya dah advance one step baik. Tadi komponen, sekarang kita tengok sistem. Apa itu sistem? Apa itu sistem? Ini sistem tu tadi cawan. Okey, yang ni pen. Tadi kan kita dah tengok kan. Ada komponen dia. Ada ini, ada badan, ada mata. Okey. Boleh? Boleh? Itu yang awak kena faham. Okey. Yang kedua, saya masuk sikit, go through sikit kepada masalah inventif dan bukan inventif. Okey. Di sini, okey. Apa maksud? Awak dah tahu kan? Apa maksud masalah bukan inventif? Maksud dia lampu mentol terbakar. Okey. Selesai. Nampak? Tu. Masalah dia tadi apa? Masalah dia ni, okey, masalahnya lampu terbakar. Mentol. Tukar mentol. Tukar. So, selesai masalah. Habis. Tak ada side effect. Okey, kita tengok yang lain. Apa ni? Pensel. Tumpul. Kan? Macam mana nak selesaikan dia? Gunalah pengorek ni. Okey. Selesai masalah. Ada efek lain tak? Tak ada. Itu masalah bukan inventif. Okay, memandu laju bagus. Paling cepat sampai ke destinasi. Tetapi minyak pula petrol tinggi. Ini inventif. Kalau tadi bukan inventif. Maknanya dia ada side effect. Okey, kita memandu laju tu baguslah. Memandu laju ni sebab kita nak cepat sampai ke destinasi. Betul. Tapi efek dia apa? Petrol tinggi. Better. Bukan inventif dengan masalah inventif dengan bukan inventif. Bukan inventif tak ada side effect.
Bukan, tak ada. Okay. Masalah inventif ni dia ada side effect. Dah selesai. Selesai masalah satu. Selesai masalah satu. Ada lagi masalah dua. Okey, baik. Tetapi ya. Okey, tetapi okey, sama juga. Okey, kita ambil contoh yang lain, aircon. Okey, penggunaan dia kata apa? Penggunaan penyamak udara baik kerana dapat udara yang dingin. Tetapi apa? Penggunaan elektrik kita melambung-lambung lah. Tapi selesailah masalah tadi. Masalah dia apa? Panas. Masalah dia apa? Panas. Okay, macam mana nak selesaikan masalah? Ubah aircon. Tapi ada side effect. Apa dia? Bil tinggi. Okey. Boleh? Simple past tense. Okey. Ini yang saya kata. So, tadi kita tengok penyelesaian masalah, kita guna trees. Okay, yang kedua, awak tahu apa maksud masalah inventif, masalah bukan inventif. Okay, yang ketiga, kita nak tengok analisis fungsi. Ni yang saya kata analisis fungsi. Kita nak analisis je. Saya ambil satu contoh sikit je. Okay. Sebab saya nak buat video ni lebih kurang dalam 15 minit. Okay. Ini dalam bahasa Inggeris lah. Tak apa, saya ikut tu saja. Okay, kita tengok measure. Okay, kita tengok measure. Okay, kalau adik-adik, kalau anak dah dapat buku teks ataupun dah tengok dalam buku teks, dah ada dah contoh dalam buku teks pun measure. Okay, measure. Apa measure? Okay, function model use a simple language, which is a child can easily understand. Maknanya fungsi ni, bahasa fungsi ni dia mudah. Budak-budak pun boleh faham. Itu maksud dia. Okay, tengok measure. Okay, kita tengok measure memegang buku. Measure memegang buku. Okay, saya buat bahasa Inggeris sikit. Okay, measure memegang buku. Ni dapur memegang periuk. Okay, kita ambil contoh lain, paku, tukul. Okay, tukul. Apa dia? Paku, tukul apa? Apa fungsi tukul? Hit, mengetuk paku. Di sini ada fungsi ni. Sinilah yang fungsi tu. Soalan tulisan pakai set. Fungsi. Nampak? Simple. Okay. Ada lagi. Paperweight. Apa paperweight? Okay. Pemberat paper tu digunakan untuk pegang. Okay. Boleh. So, dalam model fungsi, okay, dalam model fungsi ini, dalam analisis fungsi, okay, ini benda yang awak kena tahu. Subjek, objek. Ada 4 benda. 1, 2, 3, 4. Boleh? Berguna. Okay. Tidak mencukupi. Ini ada 4. Okay. Boleh? So yang itu awak perlu tahu. Saya ambil contoh. Saya ambil satu contoh. Okay. Masalah dia apa? Kesukaran mengambil makanan yang kecil menggunakan chopstick. Itu masalah dia. Kena pasti masalah kan? Okay. Apa tugasan awak? Gunakan alih fungsi dalam sistem chopstick. Apa dia? Langkah pertama, analisis komponen. Kena pasti komponen dia. Yang kedua, lukis komponen beserta interaksi. Lukis dia dan menyatakan jenis fungsi. Okay, saya tupaklah. Okey, apa dia? Langkah. Okey, pertama makanan. Produk dia makanan. Okey. Sistem dia apa? Tangan, chopstick. Makanan ni, ambil makanan ni. Okey. Produk dia apa? Makanan. Okey, sistem dia tangan ataupun chopstick lah. Okey, yang ketiga, suppositor dia udara. So, nampak? Cara kita lukis. Okey, so saya harap untuk hari ini awak boleh faham analisis fungsi. Untuk next class, ni bila kita lukis. Okey, dia ada ni. Ada 4 tu. Yang 4. Berguna, tak berguna, apa tu saya nak awak buat.
Okey, buat nota berkenaan dengan analisis fungsi. Okey, next class kita akan masuk kepada macam mana nak melukis. Untuk saya akan tunjuk. Okey, untuk hari ini saya nak faham dulu teori analisis fungsi. Okey, selain itu awak dah faham sebab apa saya tekankan tajuk ini. Sebab tajuk ini amat penting bila awak nak buat tajuk lain. Ingat, di tingkatan 2 ni, kalau tingkatan 1 kita ada 2 saja aplikasi teknologi, tingkatan 2 ni kita ada 6 aplikasi teknologi. Okey, adik, anak-anak. Okey. So saya rasa nanti saya rasa untuk hari ini setakat itu saja. Okey. Kalau tak faham boleh ulang tengok video ini ataupun komen dekat ruangan komen ataupun boleh tanya saya di grup di grup kita. Okey, apa saja yang berkaitan dengan tajuk ini, insya-Allah saya akan jawab ataupun Cikgu Ruhil akan jawab. Okey. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.